Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung tadi terputus. Putus kat mana tadi? Az-zuhdu tak? Ai qillatu raghbati fi syai'. Sedikit ingin dan loba pada sesuatu. Tak nak sangat. Tak harap sangat. Sebagaimana kita kata ayat surah Yusuf tadi. Wa syarahu bi thamanin bakhsin darahim. Mereka yang ambil Nabi Yusuf tu jual di pasar Nabi Yusuf. Bi thamanin bakhsin dengan harga yang rendah. Darahima, beberapa dirham je. Wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka tu di kalangan orang zuhud. Kalau zuhud ni, mereka tak banyak. Sikit pun tak apa lah. Tak payah mahal-mahal. Daripada tanggung dia kena bawa budak ni, jual lah. Bayar sikit pun tak apa. Itu dia. Wastilahan, dan pada istilah. Apa maksud zuhud pada istilah? Ma dzakarahu biqauli, apa yang musannif sebutkan katanya. Wal muradu bihi khuluwul batini, sunyinya batin ila akhirih. Ai tajarrudul qalbi, kosong hati, min mailihi ila ta'alluki, kosongnya hati daripada cenderungnya hati kepada terikat bil umuril faniyati, dengan perkara-perkara yang fana. Perkara-perkara fana daripada apa? Min malin, harta, wa banina, anak-anak, wa ghairi dhalika, dan selain daripada demikian itu. Hati ni tak cenderung, tak terikat dengan benda-benda fana ini. Bila nak tahu tu? Tahu inda sadmatil ula, bila kena cubaan, kena musibah, situ lah tahu. Betul ke tak kata saya ni zuhud, saya ni warak, saya ni sabar, saya ni redha. Betul tak? Tengok kena cubaan, redha tak redha. Walaisal muradu bihi, bukan yang dimaksudkan dengannya al-khulu tak? Kha. Bukan maksud al-khulu minad darahimi, bukan maksud sunyi daripada dirham, tak ada duit dirham. Wadananiri, dan tak ada dinar, bukan maksud zuhud tu tak ada duit dirham atau duit dinar. Bukan tak ada duit. Lima ruya, berdasarkan apa yang diriwayatkan an Jabir, daripada Jabir bin Abdullah marfu'an, yang hadis-hadis marfu' ni. Nabi kata mana? Allahumma wassi' alayya dunya, luaskan, lapangkan bagiku dunia. Wazahidni fiha, tapi zuhudkan aku padanya. Allahumma wassi' alayya dunya, luahkan, lapangkan aku dunia. Apa dia makna? Dunia tu mudah dapat, tapi zuhudkan padanya, jangan hati tu terikat. Jadi bukan maksudnya tak ada duit. Wa muraduhu, dan murad alaihi salatu wassalam, Nabi SAW, apa maksud tu? As-sa'atu biqadril hajati, lapang dan luas. Biqadril hajati, kadar hajat. Sa'atan wasi'atan, boleh ya. Luas, lapang, kadar hajat, kadar keperluan. Fa inna talabal qadril hajati, kerana menuntut kadar hajat. Fa inna talaba qadril hajati min halalid dunya, daripada perkara halal dunia. Wajibun khabar anna, khabar fa inna. Kita tuntut kadar hajat daripada dunia tu wajib. Untuk kita tidak meminta-minta pada orang, memberi nafkah kepada orang wajib nafkah. Lima ruya anhu, berdasarkan hadis yang diwat pada Nabi SAW, la khaira fi man la yuhibbul mala, tidak ada kebaikan pada orang yang tidak suka harta. Harta yasilu bihi rahimahu, yang dengan harta dia dapat menyambung silaturahim. Wa yuaddi bihi amanatahu, dan dengan harta dia dapat tunaikan dengan harta amanah dia. Wa yastaghni bihi an khalqi rabbih, dan dia terkaya daripada khalqi rabbih, daripada makhluk-makhluk Tuhannya. Tak perlu minta pada orang. Kalau orang tak begitu, orang tu tak ada kebaikan. Nak minta ke orang, nak nyusuh orang, tak ada faedah menyambung silaturahim. La khaira, tidak ada kebaikan bagi orang yang tak suka harta yang dapat disambungkan silaturahim,
dia tunaikan amanah dan dia menahan diri daripada meminta kepada makhluk-makhluk Allah. Wa qawluhu wa faragul qalbi, kosong hati. Ini atfun, ataf ala khuluwi. Atah khulu. Min atfil lazimi alal malzum. Termasuk daripada atah lazim atas malzum. Mana? Faragul qalbi itu lazim. Malzumnya ialah khulu. Khuluwi. Mana tadi? Khuluwil batin. Khuluwil batini. Lazim daripada khuluwil batini faragul qalbi. Kosong hati. Jadi kosong hati warna hijau tu dia panggil lazim, khuluwul batin itu malzumnya. Jadi ataf faragul qalbi itu daripada ataf lazim atas malzum. Awit tafsir ataupun kita boleh kategori ataf tafsir. Apa maksud? Apa sunyi hati? Sunyi batin daripada cenderung pada dunia, apa maksud dia? Dia ataf tafsir, iaitu kosong hati, sama. Mentafsirkan saja sebelum ni. Wa qawluhu minas thiqati, daripada bergantung, ay minal wuthuqi, bergantung dan terikat, bizailin, dengan perkara yang fana, perkara yang hilang. Hati tak bergantung, tak terikat dengan benda yang hilang. Fa idza kana indahu, apabila ada di sisinya darahimu, beberapa dirham, au dananiru, ataupun beberapa dinar, la yathiqu biha, tidak dia terikat dengannya, bal yathiqu billahi ta'ala, bahkan dia terikat sentiasa dengan Allah. Ni payah ni. Tengok senang ya. Duit kita kalau duit banyak duit, jalan ke mana? Lega lah. Nak pergi mana-mana lega lah. Naik kereta nak pergi mana lega lah. Kalau ada duit kok, tinggal sekali ada orang susah hati apa? Susah ke mana lagi. Kalau minyak habis lah nak makan benda. Padahal dah tak hak kita. Hak ayam mata den ni. Ada orang tak ada kisah. Tak ada kisah pun duit banyak mana jalan. Tak sungguh ni jalan jauh. Gi dulu ATM. Kena juga kita orang berkeluarga dah ni kena gitu siang kau orang. Kalau jalan seorang boleh. Tak ada naik bas. Kalau tak ada siapa tahu orang. Masa-masa zaman belajar masa tu boleh. Pergi keluar tak tahu. Tawakal. Makanan ada tak? Nasi lah. Tu nak ajar sikoh tu. Apa dah? Bukan suruh buat gitu Tengok tahap lah nak buat gitu ke tak. Kat kita telefon kat kawan. Telefon kat saya. Bermekap-mekap lah. Ada orang tu meninggal dah. Baru meninggal. Berapa? Baru dia meninggal tahun ni kot. Dia kereta rosak. Kereta rosak. Dia tinggal kereta gitu je. Terjalan lah. Kereta dia tinggal jalan gitu je. Jalan. Pergi jalan gitu hari. Tapi orang tu memang terkenal dengan majzub lah. Tapi dia tinggal gitu lah. Orang cerita. Okey, wa in kanatil yadu maghmuratan, walaupun tangan itu penuh berlomorang, bil ghaini, baca dengan ghain, al mu'jamah, ghain bertitik, minal ghamri, daripada gham, wah apa dia, wahwal ma'u al kathir, air yang banyak, wat taghtiyatu, dengan makna taghtiyah, menutupi, air banyak dan menutupi, ai mamlu'atun, maghmuratan ay mamlu'atan, penuh, walaupun tangan tu penuh dengan dunia, tangan penuh dunia. Wabil aini, dan boleh baca dengan ain, ma'muratan al-muhmalah, yang tidak ada titik, minal imarah, ini silap sini, minal imarah itu diambil daripada mana? Perkataan imarah, ma'mur minal al-imarah. Ma'muratan, makna apa? Tangan tu makmur dunia, tangan tu cari dan berusaha untuk memperbanyakkan dan juga memakmurkan dunia, tapi hati tak terikat. Macam pemilik bank rajhi lah. Tak? Bank rajhi lah. Lepas tu dia makmurkan dunia, dia buat satu perbankan untuk tolong orang Islam. Tapi dia tidak terikat dengan dunia.
Wa asyara bidzalika, dan mengisyarat musannif kepada demikian itu, ila anna wujudal mali, bahawa ada harta tu, la yunafi, tidak menafikan az-zuhda, ada harta tu tidak menafikan zuhud. Ada harta tidak menafikan zuhud. Ni ustaz naik Velfire, naik Alfa, tak? Naik Velfire, naik Alfa. Lepas tu dok zuhud ustaz. Dok dia kata dok zuhud. Dok dia kata hebat naik Mercedes, naik BMW. Adakah itu tanda dok zuhud? Dok dia katalah. Di zuhud tu itu hati. Okey. Mana tadi? Wa in kanat. Wa in tu wa in. In pada wa in kanat itu syartiyatun, in syartiyah. Makna syarat. Qauluhu fa ala sabili. Maka kalau ada tu ala sabili, dia kata apa? Ariyah kan? Ala sabili wakalah. Atas jalan wakalah. Fa ala sabi, maka ada tu atas jalan wakil je, ila akhiri. Itu jawabu syarti, jawab syarat. Ai fayula hadhu, maka dimulahazahkan, dilintaskan, dia ingat. Yulahaz makna diingatkan, anna zalika, bahawa demikian itu, innama huwa ala sabilil ariyati mahdhah, atas jalan pinjaman semata-mata. Semata-mata mahdah pun maksud ail khaliyati an syaibati tamalluk, yang sunyi daripada campuran pemilikan. Tak ada pemilikan langsung. Sunyi, kosong daripada campuran pemilikan. Maknanya tak ada langsung debu-debu, habuk-habuk pemilikan, tak ada. Bukan hak kita. Maka kalau gitu fayulahidhu lah. Kalau kita bina lil maklum lah, sebab nampak ni fayang taziru tu. Fayulahidhu, maka orang tadi dia mengingat dan mengingati bahawa apa yang dia ada tu atas jalan pinjaman semata-mata. Fayantaziru ruju'aha li sahibiha, dia hanya menunggu kembalinya harta kepada tuangnya yang asal. Jangan cara mana? Bi an ya'khudallahu minhu, dengan bahawa Tuhan nak ambil daripadanya al-mala mata sya'a, bila mana dia nak. Ni payah ni. Maknanya kalau tak ada Tuhan ambil sekejap dah apa? Tak ada benda. Tak ada apa-apa. Wa yu'tiyahu, dan Tuhan berinya liman sya'a, pada siapa dia nak. Orang minta pun beri aja. Wa qawluhu wa tasarrufuhu, dan tasarruf dia. Tasarruf orang yang zuhud ini. Ai wa yulahidhu, dan gitu. Anna tasarrufahu lah. Jadi makna sini kita kena baca apa nama ni? Ada tak yulahidhu? Ada. Wal muradu bima li halaf fa'ala al-ariyah madha wa tasarrufuhu fihi bil izni. Tu betul dah, mubtada khabar situ. Tapi dana ni dia takdirkan yulahidhu. Ada atas ni, ada fa'il yulahidhu. Pada kalam Syekh Hududi ada? Tak ada tak? Ada tak? Tak ada kan? Tak ada makna kita i'rab mubtada khabar tu kena dah. Cuma bila dalam matan dia rombok balik. Jadi kalau kita atas takdir tu yulahidhu tasarrufah. Ai wa yulahidhu anna tasarrufahu, dan dia mengingat bahawa tasarrufnya, mengurusnya dia, fi dzalikal mali, pada harta itu, tasarrufu al-wakalati al-khassah, akan sebagai wakil yang khas, wakil khusus. Dia hanya wakil saja. Ai al-qasirati alal muwakkil, yang khusus kepada muwakil yang satu je. Khusus yang terhad pada muwakil, fihi padanya. Ikut apa yang muwakil nak. Dia bukan wakalah umum. Wakalah umum dia boleh pergi mari, boleh luah. Wakalah khas mesti ikut apa yang disyaratkan oleh muwakil. Bi an yatasarrafa, dengan bahawa dia tasarruf, dia uruskan bil idzni syar'i, dengan keizinan syarak, apa yang diizinkan oleh syarak saja.
fala yunfikuhu, dia tidak infakkan illa fil wajhi alladhi udhina fihi adhina illa fi wajhi alladhi adhina fihi syar'u, kecuali pada wajah jalan yang diizinkan oleh syarak padanya. La fi ma naha anhu, tidak pada syarak larang. Wala fi syahawati nafsihi, tidak pada syahwat dirinya. Kama annal wakila, sebagaimana wakil bagi seseorang, annal wakil al khas la yajuzu lahu an yatasarrafa, tidak boleh dia urus, dia buat tasarruf fi malil muwakkil, pada harta muwakilnya, illa fi ma adina lahu, pada barang yang muwakilnya izin padanya, pada baginya padanya, pada ma fi ma adina lahu ay adina lil wakili fihi ay fi ma, dia hanya boleh urus pada perkara yang muwakil izin saja. Wa fi hadza, dan pada ini isyaratun, isyarat ila annal aghniyaa, bahawa orang kaya-kaya itu wukala'u, wakil-wakil dia, jamak pada wakil, wukala'u alal fuqara, ke atas orang fakir. Orang kaya ni diwakil orang fakir. Sebab itu dalam harta dia ada hak orang fakir. Hak syar'i, makna daripada harta hak dia kumpul tu, yang cukup nisab dalam tu memang bukan harta dia. Bukan kata harta dia dulu lepas tu dia nak bagi. Tak. Dalam harta yang cukup nisab syarat wajib zakat, bahagian zakat tu memang bukan harta dia. Ada hak orang fakir. Maka fayam bagi, maka sayugia bagi mereka, lahum, bagi mereka, al-infaqu alaihim, memberi nafkah kepada mereka lah. Kama adhina lahum al-muwakkilu, sebagaimana mengizinkan baginya oleh muwakil, wa huwa Allah Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala. Dia kena bagi ke fakir. Fa illam yaf'alu, kalau dia tak buat, azalahum, Allah Ta'ala akan tarik dia. Gitulah kalau ikutnya. Kalau orang wakil tidak menunaikan apa yang disuruh, maka berhak untuk dipecat. Berhak untuk dipecat. Wa yantadhiru, lihat, dan dia menantikan. Yantadhiru ni jumlatun haliyatun, jumlah haliyah, jadi i'rab hal, jumlah fi'il jumlah fi'il tu duk maha nasab jadi hal. Ai hala kaunihi muntaziran al-azla, hal keadaannya menunggukan dipecat dan ditarik, minal maliki, daripada Tuhan pemilik yang sebenar, wa qawluhu wa ghairihi, dan selain daripada demikian itu. Contoh apa? Kadzahabil mali, hilangnya harta, wa naz'ihi minhu, ditariknya harta daripadanya, fa iza naza'ahu Allahu minhu, apabila Tuhan tarik harta daripadanya, faqad radda syai'a, maka sungguhnya telah memulangkan sesuatu, lima likihi, bagi tuangnya. Kalau Tuhan tarik harta, mana dia telah memulangkan barang itu kepada tuangnya. Nampak tak? Fala yahzan, dia tidak akan sedih lah. Payahlah tak sedih ni, kurangnya sedih, tapi sedih redha. Tak dapat dah. Ni apa tak sedih langsung. Tapi ada kot orang tu, hilang suka dia. Tak dapat orang sukanya, tak dapat. Tak ada. Tu tahap tinggilah maknanya kalau hilang sedih sikit tapi redha, boleh tahan dah. Tahap orang apa ni, orang awam ni. Ni taklah rasa sedih langsung. Ala zalika, atas demikian itu. Faman kana bihadhihi sifati, siapa yang dengan sifat ini, fa wujudul mali wa kathratuhu indahu, adanya harta dan banyaknya harta di sisinya, la yunafi zuhdahu, tidak menafikan zuhudnya. Tak nafi zuhud. Betul lah. Seorang syekh, dia miskin lah, susah. Dia hantar anak murid dia pergi ke Baghdad, jumpa dengan sahabat dia, buat orang alim, orang sufi, pesan kepada anak murid dia. Tuan syekh ni, dia kerja dia suhud lah, harta tak ada. Hanya ada selai setinggang, hari-hari dia akan mancing. Mancing kau. Dia akan mancing cari ikan untuk makan hari itu. Untuk makan hari itu cukup lah. Dia tidak ambil lebih pada itu. Dia pesanlah kepada murid dia, pergi ke bandar Baghdad, jumpa dengan sahabatku, seorang wali dan orang soleh ni, sufi besar. Kamu kirim salam dan minta doa kepadanya, serta
Kami sekolah orang pun tunjuk. Siapalah rumah besar. Besar macam istana. Dia kata, bukan dia ni kok. Takkan orang sufi, kawan sahabat tok guru aku. Orang hebat ni duduk dalam rumah sebegini. Ni tak ada zuhud ni. Dia kata, ni lah memang ni. Dia pun minta izin masuk. Masuk, jumpalah. Pergi salam semua. Dak minta doa semua. Lepas tu, dia pun pelik lah kata. Dalam hati tu, kenapa? Kenapa orang ini katanya orang sufi, orang zuhud, tapi kenapa duduk dalam rumah begini mewah? Jadi dia pun kata, tuan guru aku minta pesan supaya tuan Syekh bagi pesanan kepada dia. Dia kata gini, balik pesan kepada tok guru kamu supaya dia tu cukup-cukuplah ingat ke dunia. Janganlah ingat ke dunia sangat. Tak. Jadi anak orang ni pelik. Tok guru aku ni zuhud. Dia ada tu hanya kaif pagi makan pagi, kaif petang makan petang. Macam mana dia ni boleh pesan kepada tok guru aku ni suruh zuhud? Dia patut zuhudnya. Lalu pun dia bawa lah khabar tu balik kepada tuan guru dia. Bila cerita semua salah, dia kata, apa pesanan yang kamu jumpa dengan dia? Dia kata, saya tak sangka dia ni macam mana. Dia boleh kata ke tok guru ni tak zuhud. Dah apa dia pesan? Dia pesan ke tok guru supaya tok guru zuhud lah, jangan ingat dunia sangat. Tok guru dia menangis, kata betul, sungguh aku ni duduk mengair ikan hari-hari, aku bimbang. Ikan makan ke dok ni? Apa aku nak makan petang ni? Apa aku nak makan malam ni? Aku bimbang, hati aku terikat dengan dunia. Tapi sahabat aku tu, kok kamu jumpa tu, walaupun duduk dalam istana, hati dia tak ada pun dengan dunia. Hati dia tak ada dunia pun. Jadi barulah anak boleh tahu. Tak? La yunafi zuhdahu. Banyak arti tidak menafikan zuhud. Wa qawluhu ma'a kulli nafasin. Dengan setiap nafas. Itu ma'a tu muta'allikun. Muta'allik dengan apa? Bi yantaziru. Ta'alluq dengan yantaziru. Yantaziru ma'a kulli nafasin. Setiap nafas tunggu sama. Tuhan nak tarik ke, mana ke. Qawluhu wa dhalika, dan demikian itu aima taqaddama, barang yang telah lalu, min faraghil qalbi, daripada kosong hati, minathiqati, daripada terikat dan percaya, bizailin, dengan benda yang hilang, alladhi huwa ma'na zuhdi, yang mana itulah makna zuhud, yanfi an nafsi, yang menafikan daripada diri itu, daripada jiwa itu, at-ta'alluqa, menafikan ta'alluq, terikat, bima la buddha, dengan perkara yang tak dapat tidak, min zawaliha, pasti akan hilang. Apa perkara ma la buddha min zawalihi, benda yang tak dapat tidak daripada hilang? Huwa dunya, iaitu dunia. Wa yuraghibuha, dan zuhud ini yugharribuha, dia mentaghribkan, menggemarkan, fima yabqa naf'uhu, pada perkara yang mekekal manfaat dia. Dia menyebabkan orang tu gemar, loba, bersungguh terhadap perkara yang kekal manfaatnya. Apa dia? Wa huwa ta'atullah ta'ala, taat pada Allah Ta'ala. Lima ruya, berdasarkan hadis yang ma rawa Tabarani, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, Ani bin Umar, daripada Ibnu Umar, marfu'an, ini juga sana pada Nabi, az-zuhdu fid dunya yurihul qalba, zuhud di dunia itu merehatkan hati, wal badana, dan merehatkan badan, war raghbatu fid dunya, dan gemar dan loba pada dunia, tukaffiru, memperbanyakkan alhamma, duka cita, wal hazna, dan juga al hazana, kesedihan, wal batalatu, malah. Batalah ni menangguh-nangguh malah. Tuksi al qalba, dia akan mengeraskan hati. Sikap pemalas dan juga sikap apa nama ni, dia akan mengeraskan hati. Menangguh-nangguh ni hati. Nampak tak? Ada tu. Hadis Tabarani. Al-Qadha'i fi apa tu? Darjat dia? Tak ada. Gitulah. Zuhud ni dia merehatkan hati dan badan. Orang zuhud dunia dak susah dah hati. Tidur pun tenang. But harta tak ada. Siapa nak masuk rumah dia? Siapa nak masuk rumah dia? Curi lalu aja, tengok saja. Tengok saja je.
Merehatkan badan pun dah susah. Hati jadi tenang, tidur nyenyak. Ada pun bersungguh pada dunia, menyebabkan banyaknya ni kata stres depression ni. Kenapa dah stres? Sebab apa? Duk fikir gunalah ni lah macam mana nak buat nak buat kat mana ni? Nak kelas kat mana ni? Nak biar jadi kau ni. Dan banyak duka cita. Tak boleh kita pun sedih. Kita baca je lah. Wa minha, dan di antaranya ay minal awsafil mahmudati. Ku apa dah ni? Sikit ke? Wa minha ay minal awsafil mahmudati, daripada sifat-sifat yang terpuji, at-tawakkulu, bertawakal. Wa huwa lughatan, pada bahasa, izharul ajazi, menzahirkan lemah, wal i'timadi, dan pergantungan, alal ghairi, atas yang lain. Tawakal tu apa? Menzahirkan kelemahan dan bergantung pada orang lain. Tawakal, serah gantung ke yang lain. Itu pada bahasa. Wastilahan, pada istilah pula, ma dzakarahu, apa yang musannif sebut, biqaulihi, dengan katanya, wa huwa thiqatu bil wakil, percaya dengan orang yang kita wakilkan. Al-haq, siapa dia? Al-haq huwallahu ta'ala. Haq tu nama Allah. Wakil yang sebenar, atau wakil yakni Allah. Wal muradu bil haq, ni yang dimaksudkan dengan hak, ats-tsabitu ad-daimu, yang sabit, yang sentiasa, yang berkekalan, allazi la yaqbalul adama, yang tidak menerima adam aslan, langsung. Itu Allah Taala lah. Awil muradu bihi, ataupun yang dimaksudkan dengan hak itu, man huwa haqqun fil wakalah, orang yang layak dan berhak pada wakalah itu. Siapa? Tuhan juga. Tapi hak ni dengan maksud sifat. Hak tadi dengan maksud benar, iaitu Allah Ta'ala. Allah Al-Haq nama dia. Ay annahu mutakaffilun, bahawa Allah Ta'ala itu mutakaffilun lana, dia yang menjamin bagi kita, tahqiqan, secara hakikat, tahqiq secara sungguhnya, min ghairi syakkin, secara sungguh tanpa ada syak. Wa idza kana kadzalika, dan bila begitulah keadaannya, fayam bagi, maka sayugia, adamul iltifati li ghairihi, tidak berpaling pada selain Allah Ta'ala. Jangan tengoklah, jangan berpaling pada selain Tuhan, tumpu ke Tuhan sajalah. Khususan, lebih-lebih lagi, apa ni? Talibal ilmi lah. Khususan talibal ilmi, lebih-lebih lagi penuntut ilmu. Lebih-lebih lagi penuntut ilmu. Fa inna Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala, yarzuquhum min haitsu la ya'lam, Allah Ta'ala beri rezeki sekira-kira tidak tahu. Boleh makan pulut lepa, tak? Kena molek, mari ada makanan mi goreng, ada nasi biryani. Tak sungguh. Masa tu lah boleh tengok orang kita belajar tu, Tuhan beri kat mana. Tak tahu pun, tak tahu. Itu antara doa Ustaz Wan Junaidi, dia ambil daripada apa nama? Baba apa ni? Baba Najmuddin kan? Allah marzuqna rizqat talibi. Ada kan? Rizqna rizqat talibi. Rizki talibi. Orang pun tu ilmu. Rizqat talibi. Rizqat talibi. Tapi nak banyak, si talibi tak perlu banyak pun. Cukup je. Tak kurangnya tak lapar dah. Orang lain hok dak ngaji, dak tu. Lapar lagi kadang tu. Kadang tak ada makanan. Kita pergi sejid ada makanan tu. Makna orang yang buat ibadat ke Tuhan ni, Tuhan beri juga. Rezeki ada dah. Yarzuquhu min haitsu la ya'lam wa la yadri, dan sekira-kira dia tidak tahu. Sungguh. Tak tahu. Zaman belajar lah. Kita belajar sini. Sini merah duduk dengan mak ayah. Duduk ayah. Tak ada boleh banyak talian hayat. Banyak talian hayat. Kalau belajar jauh ni, payah sikit talian hayat dia. Talian hayat payah sikit. Belajar untuk apa? Untuk tawakal. Wala yadri. Duduk-duduk saja, orang mari bagi duit. Tak? Orang mari bagi duit. Kan tengok ni? Kaji tak? Tok sejid dapat duit. Kat Jordan. Orang bagi duit.
Wa aidan. Ha? Saya Jumaat. Ha. Ha. Ya, awal ni. Oh gitu. Kita pergi awal apa? Bagus ha. Tapi buat muka sial sikit lah. Okey. Wa aidan, dan lagi pula fallahu ta'ala ja'ala likulli insanin nasiban. Gitu ke? Ha? Ha. Nasiba. Ada alih? Lepas tu tak ada elang. Lipa libi. Ha? Tuhan jadikan pada setiap manusia tu nasiban. Gitu. Lepas tu koma. Nasiban. Ja'ala laka. Lepas tu? Ja'ala laka insanan. Ha? Guna. Dah. Cuba baca. Laka. Insan, lepas tu? Nasib. Lepas tu nasiban ada? Okey. Gini. Kalau nak buat pun gini. Kena kata ja'ala likulli insanin nasiban. Insan tu talibil ilmi. Itu badal atau bayang kepada insan. Manusia yang menuntut ilmu. Tuhan jadikan likulli insanin talibil ilmi. Setiap manusia yang menuntut ilmu. Nasiba. Apa tak? Ada takdir takhir tu. Ja'ala likulli insanin nasiban talibil ilmi. Ja'ala likulli insanin, Tuhan jadikan bagi setiap manusia talibil ilmi, yang menuntut ilmu itu nasiba. Tuhan jadikan ada bahagian min ta'abihi, daripada letihnya fil mutala'ati, pada mutala'ah, pada belajar mutala'ah kitab wa ghairiha, dan selain padanya, pada belajar, pada berjalan nak pergi menuntut ilmu tu. Tuhan dah letak dah. Tuhan dah janjikan dah bahagian bagi orang menuntut ilmu ni. Nampak tak? Jadi talibul ilmi ni dikira sebagai sifat lah kepada insan ni. Dia kira atas. Dikira atas bayang lah. Insan ni yakni talibul ilmi. Manusia yang menuntut ilmu dari sebab letihnya pada mutala'ah dan selainnya. Nampak? Tuhan dah janji dah. Janji dah bahagian rezekinya. Maka fala yambagi iltifatuhu, maka tidak sayugia berpaling talibul ilmi seseorang itu lijihatin minal jihati, berpaling kepada satu pihak daripada pihak-pihak lain. Apa maksud? Orang belajar ni, orang menuntut ilmu ni, Tuhan dah janji rezeki dia. Tuhan dah janji rezeki dia memang akan ada. Maka tak sepatutnya orang belajar ilmu ni dia pergi pandang benda lain. Masa belajar lah nak pergi buat direct selling, masuk LMN, buat ni, dak. Sebenarnya dak begitulah. Kalau sekarang ni memang disuruh dak. Entrepreneurship. Keusahawanan. Tu memang sebab dia nak menggilatkan bakat dia. Tak apalah. Tapi orang yang itu ilmu-ilmu yang sesuai lah. Tapi orang yang belajar ilmu-ilmu agama ni gini, dia kena tafarruq. Kena tafarruq, kena mengosongkan daripada hak lain. Kalau duk main bisnes main ni, tengah ngaji kitab tengok genset. Nenek balah. Okey, kek gi saya hantar. Jadi nak boleh kau ni tu.
Sebab tu pesan Tuan Syekh kita memang gitulah. Sebab tu sokmo ni kita masa belajar lu ingat sokmo. Lu caralah bab rezeki jangan cara. Bukan jangan cara lah. So maknanya jangan susah hati. Jangan susah hati. Tu juga Ustaz Azhar pesan. Tak? Ustaz Azhar pesan begitu. Jangan susah hati. Ada bahagiannya. Yang penting tupu pada ilmu. Biasa hok jenis semangat ni lah. Balik lagi ilmu dia tu dapat manfaat orang lain. Tapi kalau masa belajar tu, duduk buat ni, duduk buat bisnes, duduk bandar, duduk ni contohlah. Balik, tidak akan masuk medan ilmu lah. Bukan balik tak khidmat juga. Ada manfaat dia. Tapi mungkin tidak diletak pada medan ilmu. Bahagian masing-masing lah. Bahagian masing-masing. Dia supaya apa? Suruh rajin belajar dan bersungguh. Jangan risaulah. Bahagian rezeki tu Tuhan dah tetap. Qala Ibnul Hajj. Kata Ibnu Hajj. Ini ulama mazhab Ibnu Al-Hajj. Ulama Maliki kitabnya nama antara kitab yang biasa orang rujuk Al-Madkhal. Ibnul Hajj. Itu dah. Ya dah 2 jilid. Ibnu Al-Hajj. Al-Madkhal Ibn Al-Hajj. Yalah. Dia kata apa? La yang bagi lil alimi. Tidak sayu gia bagi orang alim. Idzan qata'a ma'lumuhu. Maklum? Idzan qata'a maklum. Nota kaki ujrah. Tak benda tu. Ma'lumuhu ay ujrah ma'lumah lah. Maknanya tidak sayu gia bagi orang alim apabila terputus kita kata upah dia. Terputus allowance. Untuk allowance lah. Ni memang menguji ni. PKP ni. Tak, menguji ni. Orang alim bila terputus ma'lumahu. Terputus. In qata'a ma'lumuhu. Idzan qata'a ma'lumuhu. Apabila terputus maklumnya. Ai ujrah sini lah. Makna upah dia ke bayaran dia. Tak sayu dia. An yatrukal wazifata. Meninggalkan kerjanya. Wa yadhhabu ila ba'dil umara'i. Lalu pergi kepada pembesar-pembesar. Liyukhallisahu. Untuk melepaskan dia. Melepaskan apa nama ni? Liyukhallisahu lahu. Untuk melepaskan ataupun mendapat. Takhlis ni makna membolehkan dapat wazifah baginya. Untuk capat kerjalah. Makna orang yang mengajar, orang alim, bila terputus apa-apa, janganlah, tidak patut pergi kepada pembesar-pembesar, minta jawatan, minta tu supaya dapat kepada dia. La yang bagi tu. Li'anna rizqahu, kerana rizkinya madmunun. Rizki dia tetap dijamin. Rizki dia jamin. La yanhasiru fi jihatin, tidak tertentu pada satu pihak. Ni kita boleh tengok tok guru hak mana mendedikasikan masa dan kehidupannya bagi ngajar. Tak? Mari orang tu dia tak ada gaji. Tak ada mengharap pun 23 hari bulan masuk gaji. Ada. Tapi boleh ni, orang tak ada kereta, orang beri kereta, tak ada makan, orang beri makan. Jadi rizkinya madmun. La yanhasiru fi jihatin duna ukhra, tidak terhad pada satu daripada yang lain. Li hadithi, berdasarkan hadis, man talabal ilma, siapa yang menuntut ilmu, takaffalallahu lahu bi rizqihi, Allah Taala jamin baginya dengan rizkinya. Ayyassarahu lahu, Tuhan akan mudahkan baginya bila masyaqqatin, tanpa masyaqqah. Fid darsi, pada mengajar, wal mutala'ati, dan mengulang kaji. Nampak? Hadis tu taklim dia. Khatib Baghdadi. Man talabal ilm. Itu dah ajak dia ada. Gharib. Akhrajahu al-Khatib
وأبو نعيم في المعرفة وابن عساكر. Sakit. Pada mengajar dan mutalaah. Wa hadza min karamatil ulama. Ini daripada karamah kemuliaan para ulama. Ini kemuliaan para ulama. Apa tak? Jadi rezekinya kadang-kadang tak disangka. Orang kutuk-kutuk contohlah. Kutuk-kutuk. Tiba-tiba boleh fire semua. Sama tu tak? Orang duk kutuk, orang duk ini. Lagi banyak like. Lagi banyak tu. Mai. Kalau orang tu lillah buat kerja kerana Allah Ta'ala, Tuhan akan jaga. Wa illa, dan jika tidak, fahuwa, kalau tak demikian, mana karamah ni khusus ulama ni, kalau tidak, maka fahuwa takaffala, Allah ni memang dia menjamin birizqil khalqi ajma'in. Tuhan memang Tuhan jamin rezeki makhluk semua sekali. Bukan ulama saja, orang lain pun Tuhan jamin. Tapi orang ulama ni, kemuliaan bagi dia. Tuhan jamin dengan cara yang tidak saka-saka kata. Wali annahu, dan dari kerana sesungguhnya sara, yang kulu minallahi ta'ala, dia itu memindahkan, menukilkan minallahi ta'ala ila ibadihi, daripada Allah kepada hambanya. Ulama ni lah yang menukilkan, memindahkan. Tak? Daripada Tuhan kepada hambanya. Fahuwa, maka dia itu orang alim tu fi maqamir risalah, pada kedudukan kerasulan. Dia menyambung kerja Rasul. Fala yaliku minhu dhalika, maka tidak layak baginya demikian itu. Tak layak pergi jumpa dengan pembesar-pembesar, minta jawatan, minta ni. Tak layak lah. Kadang-kadang, apa kata ni? Siapa sebut? Kalam siapa sebut? Dia kata siapa yang masa belajarnya bukan kerana Allah, dia akan nanti menjadi khadam kepada umara. Malam yukhallisi an-niyata fi talabil ilmi yakunu khadiman lil umara. Dah ingat ada kalam siapa tak ingat? Maknanya begitulah. Siapa yang masa belajarnya dia tu tidak ikhlas niat dan tidak bersungguh, tak ikhlas niat, nanti apabila satu hari nanti dia akan jadi khadam kepada pemimpin-pemimpin. Bawa beg lah. Bawa beg. Beg wakil rakyat. Bawa beg menteri. Dia siapa? Dia ngaji orang alim. Contohlah. Tuhan balas gitu. Tak boleh gitu tak? Tak boleh gitu. Bawa beg, ambil kasut, buka pintu kereta. Tak mampu lah gitu. Kata apa-apa ni, kata peringatan diri sendiri. Bukan kata jahat benda tu tak jahat. Dia tu lah tak jahat kalau dia buat dengan cara halal, rezeki halal, tak benda. Tapi kalam para salah sebut gitu. Bila kita tengok balik, betul sungguh tak? Betul sungguh lah masa dapat kerja ni, betul sungguh. Ada kebenaran je lah. Tapi masa tidak boleh kembali lagi. Fala yaliqu minhu dhalik. Wala uzra lahu fi talabi, dan tak ada uzur baginya untuk meminta-minta li ajlil ailati. Semata-mata kerana sebab ailah, keluarga. Saya ada keluarga nak tanggung ni tu. Li'annahu, kerana dia orang alim, aulaman yathiku bi rabbihi, orang yang paling layak yakin dan patuh hati, yakin kepada Tuhan. Bila dia ngajar bab zuhud, bab sikah, dia paling orang dok zuhud, paling dok sikah contohnya. Jadi dak kena lah. Dia kata tak, saya buat gini sebab saya nak cari makan kan anak bini saya. Alasan tu, tengok tuan kita kata alasan. Alasan tak boleh jadi alasan. Patutnya dia orang paling yakin kepada Tuhan. Fil man'i wal ata, pada halangan dan pemberian. Tuhan nak halang dia, Tuhan nak beri benda, patut dia paling yakin. Fa idza taraka dzalika, apabila dia meninggalkan itu, fatahalahu min ghaibihi, nescaya Allah Ta'ala buka di sisi khazanah ghaibnya, min ghaibihi,
Bila dia tinggal minta dengan orang, berjumpa dengan pemimpin, minta jawatan, Allah akan buka baginya min ghaibihi, daripada khazanah ghaibnya, ma huwa ahsanu minhu, apa yang lebih elok daripada tu. Sungguh. Apa lebih elok daripada tu? Lianna adatallahi, kerana adat Tuhan itu mustamirratun, sentiasa birazki, dengan memberi rezeki, man hadha haluhu, orang yang inilah keadaannya. Birazki, dengan memberi rezeki, masdar tu dengan memberi rezeki, man hadha haluhu, memberi rezeki orang yang begini keadaannya, min ghairi babin yaqsiduhu, tanpa ada pintu yang dia tuju. Dia tak tuju pada pintu ni, pintu YB, pintu menteri. Ada. Tuhan akan beri. Adat dia gitu, memang gitu. Tapi lama, cepat ataupun lambat je. Cepat ataupun lambat. Dalil senangnya, sebut dah orang itu, tak apalah. Tak ada. Entah tengok dia mungkin masa dia dah senang. Masa susah dulu. Susah dulu. Susah dulu. Nampak? Lagi sejak kita lagi. Mari. Jadi gitu. Benda yang kita nampak tu memang betul semua. Tapi lambat ataupun cepat je. Min ghairi babin yaqsiduhu wa qata'a anhu dhalika, dan Allah Ta'ala memutuskan demikian itu. Dah kadang-kadang Tuhan sekat. Tuhan sekat. PKP tak boleh ngajar contohnya. Tak. Orang yang memang bergantung pada mengajar. Gantung pada mengajar tak kena tu. Gantung pada mengajar. Masalah dah tu. Maknanya hati tu memang gantung pada mengajar. Patut dia tu mengajar lillah. Tidak bergantung pada tu. Jadi Tuhan memutuskan demikian itu ikhtibaran, kadang-kadang sebagai ujian je. Liyara sidqahu, untuk melihat benarnya dia fi ilmihi, pada ilmunya, wa amalihi, dan amalnya. Nampak? Jadi kita, Tuan Syekh kata ni, tengoklah. Kita akan mengharungi dan melaluinya. Jadi ingat pesan dia tu. Pesan dia tu. Kita nak jadi hak ana. Pilihlah, ikhtar ma syi'ta. Qauluhu bihaitsu yaskunu wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu. Jazallahu anna sayyidina. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.